Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang semuliakan Tuan Imam, Tuan Nazir di masjid, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita berkuliah ataupun kita menyambut, kita memperkatakan, kita mengimbau kembali bersempena dengan malam hijrah. Jadi sebagaimana yang kita maklumi bahawa pada malam ini merupakan malam awal Muharram 1444 Hijrah, 1444, bermaksud telah berlalu waktu 1444 tahun daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan berapa lama tempoh zaman kita dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1444 tahun. Pelbagai perubahan keadaan yang berlaku semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama membahagikan perubahan itu dengan beberapa bahagian, dan mereka mengkaji berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah peringkat-peringkat perubahan keadaan manusia semenjak zaman Nabi SAW sehingga ke hari ini, sehingga Masya Allah satu kitab yang hebat untuk kita pelajari, yang mana kita baca dekat Pondok Ar-Raudhah sebulan sekali, kitab Nubzah yang dikarang oleh almarhum Al-Muntaqil ilallah yang telah pun kembali ke rahmatullah baru ini, Al-Habib Abu Bakar Masyhur, yang mengarang kitab yang begitu hebat, kajian beliau tentang perkembangan zaman semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kesimpulan kajiannya itu menggambarkan kita ini berada pada peringkat yang keempat, tak salah, iaitu kita berada pada peringkat yang akhir dengan hari kiamat itu. Kita ni berada pada zaman yang akhir, hari kiamat tersebut. Maka disebut dalam kitab tersebut bahawa kita adalah zaman fitnah. Kita adalah zaman fitnah yang begitu banyak berlaku. Dalam kitab itu masih lagi kita belajar dengan anak buah beliau kan, Al-Habib Mustafa. Belum habis di kitab itu kajian dia. Jadi begitulah lamanya tempoh dakwahnya baginda sallallahu alaihi wasallam, 1444 tahun. Jadi kita ingin menyubur kembali, kita ingin menyegarkan kembali ingatan kita kepada perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila saya baca sedikit sejarah tadi, sejarah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, seolah-olah kita berada pada zaman tersebut, seolah-olah kita menyertai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ketua yang merancang dengan rapi. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ketua yang memikirkan umatnya. Nabi ini memikirkan umat dia. Kalau kita melihat sejarah apa yang berlaku kepada hijrah tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memikirkan umat dia sehingga ke hadapan. Bahkan lebih daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan masalah umat dia sampai ke alam barzah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan persoalan umat dia sampai ke padang mahsyar nanti. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi merancang. Maka peristiwa hijrah
yang diasaskan tarikh hijrah itu, kalau kita lihat diasaskan ataupun dibuat pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Umar lah diasaskan kalender tarikh Islam tersebut. Sebelum itu tidak ditulis. Maka kesimpulannya Sayyidina Umar bila merancang dengan beberapa para sahabat bagaimana kita nak mulakan tarikh Islam ini, berdasarkan apa? Itu banyak perbahasan dia. Para sahabat dengan Sayyidina Umar ada yang mencadangkan kita ambil tarikh lahirnya Nabi SAW. Ada yang mencadangkan kita ambil tarikh wafatnya Nabi SAW. Bermula wafatnya Nabi, disitulah mulanya awal kalender Islam. Dan akhirnya mereka bersetuju untuk memulakan kalender Islam itu daripada tarikh hijrahnya Nabi SAW. Kalau kita melihat hijrahnya Nabi itu dalam bulan Rabiul Awal, kalau tak salah. Tapi mereka mengambil tahunnya. Mereka bermula pada tahun hijrah itu. Tetapi nak memulakan bulan itu, mereka memulai dengan bulan Muharram. Jadi begitulah besarnya Sayyidina Umar. Tidaklah ketika itu Sayyidina Umar dan para sahabat berbincang untuk mengasaskan kalender Islam itu mestilah berasaskan satu peristiwa yang penting kepada Nabi SAW. Itu maksud dia. Sebab ini adalah kalender Islam, tarikh Islam. Mestilah diasaskan daripada perkara yang paling penting terhadap sirahnya Nabi SAW. Kalau kalender Masihi, kalender Masihi iaitu berdasarkan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka memulakan tarikh Masihi itu adalah ketika mana lahir Nabi Isa. Sebab itu disebut miladi. Miladi. Kan beza kalau dalam bahasa Arab disebut sanatul miladi, amul miladi, tahun milad. Kalau Islam pula tahun hijri. Miladi, hijri. Miladi itu adalah tahun lahir. Miladi merujuk kepada tahun lahirnya Nabi Isa alaihissalam, sebab disebut miladi. Hijri, tarikh Islam berdasarkan hijrahnya Nabi SAW. Kalau orang baca bahasa Arab ada ya tu ya nisbah. Miladi tahun jenis lahir. Hijri tahun jenis hijrah. Hijriyah, jenis hijrah. Jadi begitulah. Jadi kita melihat daripada kalender Islam tersebut, pemikiran para sahabat, pandangan para sahabat, sekian banyak peristiwa yang berlaku pada Nabi SAW. Peristiwa lahir dia, peristiwa diangkat menjadi Rasul dan sebagainya. Tapi ketika itu mereka bersetuju untuk melihat suatu perkara yang penting dalam sirahnya Nabi SAW adalah peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang besar. Berlaku perubahan yang hebat dalam perjuangan Nabi SAW. Masya Allah, Nabi merancang. Nabi punya strategi yang hebat dan mendapat tentangan yang hebat juga daripada kafir Quraisy. Masya Allah, kalau kita tengok penentangan mereka dahsyat sekali. Maka dikatakan ulama, peristiwa hijrah tersebut adalah peristiwa yang besar, maka diambil peristiwa tersebut dijadikan asas permulaan kalender Islam. Maka ketika mana berlakunya peristiwa hijrah, di situ kita melihat tidaklah Nabi itu berhijrah ke Madinah. Sedangkan sebelum itu adanya penghijrahan para sahabat ke Habasyah. Sebelum berhijrah ke Madinah, ada sebagian sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Di antara yang berhijrah ke Habasyah adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, sepupunya Nabi SAW, dan beberapa sahabat yang lain yang berhijrah ke Habasyah. Jadi kisah Habasyah kisah yang panjang juga.
Sehingga ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun sempurna berhijrah ke Madinah, ketika itu para sahabat yang berada di Habsyah masih berada di Habsyah. Sehinggalah akhirnya mereka diperintahkan agar berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Bermaksud kota Madinah telah pun diasaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat ini kelewatan datang ke Madinah. Telah berlaku peperangan Badar, telah berlaku peperangan Uhud. Barulah sahabat yang berhijrah ke Habasyah tadi mengikut hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Mereka lewat datang ke Madinah. Ala kulli hal, kita kata di antara strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, dalam Nabi membawa para sahabatnya kepada agama yang benar tersebut, maka diancam dengan pelbagai ancaman. Yang paling dahsyat ancaman nyawa. Mereka dibunuh. Sebab itu Nabi perintahkan sebahagian sahabat pergi ke Habsyah. Itu pun ada peristiwa bagaimana musyrikin Quraisy, bagaimana mereka ingin nak tangkap para sahabat orang Muslim yang pergi Habsyah, sehingga berunding dengan Raja Najasyi ketika itu. Tapi Raja Najasyi tidak memulangkan, tidak menyerahkan orang Islam yang bersama dengan mereka. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 53 tahun. Sebagaimana kita mengetahui dalam sirah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota suci Mekah selama 13 tahun. Dan di Madinah selama 10 tahun. Jadi dakwahnya Nabi semenjak dilantik menjadi rasul adalah 23 tahun. Itu sirah yang selalu kita baca. Jadi bermaksud Nabi dilantik menjadi rasul ketika umur 40 tahun. Dan Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Bermaksud ketika mana Nabi berusia 53 tahun, maka Nabi mengambil keputusan untuk berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Satu perancangan daripada Nabi SAW. Namun kita mengetahui bahawa perancangan Nabi itu datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah di atas beberapa sebab. Maka di antaranya ulama mengatakan bahawa ada 3 sebab Nabi berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama, sebab Nabi terpaksa berhijrah, yang mana penghijrahan Nabi ke kota Madinah itu menyebabkan kekuatan umat Islam yang luar biasa. Ataupun hijrahnya Nabi itu merupakan kejayaan kepada umat Islam, kejayaan kepada kita. Patut sangatlah kita merayakan, kita melahirkan rasa gembira kita dengan hijrah ini, peringatan hijrah ini. Sebab hijrah adalah kemenangan kita. Macam kita sambut merdeka kan. Semua sebab hari kemerdekaan kita daripada penjajah. Kita sambut, kita hayati sejarah tersebut. Semangat kita, walaupun saya pun tak ada sama Jepun dah. Tapi bila berdonga tu, semangat kita. Orang dulu macam mana dia melawan penjajah, kita baca ya. Tapi kita dapat hayati, kita semangat sama kan. Jadi terlebih aula lagi kita berbicara tentang kejayaan yang hakiki. Jadi agama yang datang kepada kita hasil pengorbanan. Bukan begitu sahaja. Kita dapat beriman, kita punya ada ibadat dan sebagainya. Bukan begitu sahaja, hasil pengorbanan. Mereka merancang, para sahabat juga merancang, mereka berkorban dan sebagainya. Maka Nabi merancang. Nabi SAW manusia. Innama ana basharun mithlukum. Qul innama ana basharun mithlukum. Nabi kata, aku adalah manusia seperti kamu. Bermaksud banyak kelemahan. Kelemahan Nabi sebagaimana kelemahan manusia biasa.
Walaupun di sana adanya khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh kita nafikan. Nabi punya khususiat yang tak ada pada manusia yang lain. Ala kulli hal, Nabi itu manusia. Bermaksud Nabi tidak mengetahui apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Maka Nabi manusia. Maka Nabi merancang. Nabi menghadapi pelbagai cabaran daripada orang musyrikin Quraisy dan Nabi memikirkan tindakan demi tindakan. Maka di antara keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu diambil adalah berhijrah. Bahkan hijrah ini adalah satu keputusan yang amat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu diceritakan ketika mana Nabi meninggalkan kota Makkah berhijrah, maka Nabi memandang jauh ke kota Makkah Al-Musyarrafah. Jadi kota Makkah ini sepatutnya kita mencintai kota Makkah tersebut. Perlu ada di hati kita mencintai Makkah. Kenapa? Sebab kota Makkah dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang Nabi berkeinginan, sesuatu yang Nabi cinta, patut kita kaji, kita hayati, dan kita perlu juga mencintai apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mencintai kota Makkah. Sehingga ketika mana Nabi keluar dari kota Makkah Al-Musyarrafah, Nabi memandang kepada kota Makkah. Maka Nabi meluahkan cintanya. Wahai Makkah, engkaulah tempat yang aku paling cintai. Sekiranya kaumku tidak menghalauku daripada tempat ini, maka aku akan keluar daripada kota Makkah. Begitulah cintanya Nabi ke kota suci Makkah tersebut. Sepatutnya kita juga kena memahami, mempelajari dan juga mendapat rasa cinta tersebut. Sebenarnya orang yang beriman sudah pasti merasa cinta kepada tanah suci Makkah Al-Mukarramah tersebut. Kota suci, kota yang dipenuhi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat ke atas Kaabah Al-Musyarrafah, 120 rahmat setiap hari, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan tanah suci Mekah itu dilipat gandakan kemuliaan 100,000 kali ganda. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kota suci Mekah tersebut. Maka Nabi mengambil satu keputusan. Walaupun kota Mekah itu amat-amat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengatakan tidak mungkin dia meninggalkan kota Mekah kecuali keadaan terdesak sangat. Kerana ketika itu kaumnya telah pun menyeksa dan sebagainya. Maka yang pertama kata ulama, Nabi bercadang untuk hijrah kerana berlaku penyeksaan kepada para sahabat. Sehingga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antara para sahabat yang diseksa yaitu keluarga Ammar bin Yasir, keluarga Yasir, Ali Yasir. Yang kedua, yang kita ketahui Bilal bin Rabah. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Dan di antara sahabat Nabi yang bersangatan disiksa itu adalah keluarga Yasir, Ammar bin Yasir. Bila kita baca kisah tersebut, Masya Allah, begitulah dugaan yang dihadapi oleh para sahabat. Dan kalau kita ingin membaca siapakah para sahabat yang paling teruk menerima siksaan, maka kita dapat ialah keluarga Yasir. Dikisahkan bagaimana keluarga Yasir ini menerima penyiksaan daripada kufar Quraisy, yang mana ketika itu disebut bahawa Yasir ini adalah merupakan pendatang yang datang dari Yaman, orang kulit hitam. Maka sampai ke Mekah, maka di Mekah ketika itu ada dua golongan, golongan bangsawan dan golongan hamba. Maka Yasir ini tergolong dari golongan hamba. Maka apabila orang Mekah menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu orang Islam terbahagi pada dua golongan. Satu golongan bangsawan, satu golongan hamba, golongan miskin dan sebagainya. Maka Yasir ini adalah golongan bawahan. Maka Yasir diseksa oleh
oleh orang Quraisy dengan seksaan yang begitu dahsyat. Kata riwayat mereka itu dibakar dengan api. Ya, ada satu riwayat mereka itu diletakkan batu yang panas dan sebagainya. Sehingga ketika mana Nabi SAW berziarah, keluarga Yasir ni diseksa setiap hari. Setiap hari diseksa oleh tuan dia. Ya. Maka Nabi berziarah kepada keluarga Yasir. Sehingga keluarga Yasir berkata, "Ya Rasulullah, azab yang kami terima ini ya Rasulullah dah sampai ke puncak dah." Kata tu. Dah sangat dah ke puncak dah ni. Lepas ni matilah. Macam itulah maksud dia. Ya. Maka apa yang Nabi kata? Nabi kata, "Sabran ala Yasir, inna maw'idukumul jannah." Sabran ya ali Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir, inna maw'idakum. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kamu itu syurga. Itu yang mampu diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kisah yang panjanglah penyiksaan keluarga Yasir ini, sehingga orang disebut orang yang pertama syahid dalam agama kita siapa? Orang perempuan. Jangan main orang perempuan. Orang yang pertama kali syahid dalam Islam adalah orang perempuan. Ibu kepada Ammar bin Yasir. Nama dia Sumayyah. Maka syahidlah Sumayyah diseksa oleh orang Quraisy. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah yang kita ketahui berlaku pemulauan kepada Bani Hashim. Bani Hashim di pulau, di antara tindakan orang Quraisy bagaimana ingin menentang pengaruhnya agama Islam tersebut, maka akhirnya mereka bertindak melakukan pemulauan selama 3 tahun dipulaukan, tidak berkahwin dan sebagainya lah. Maka ketika itu dikatakan begitu kesempitan sekali. Orang Islam begitu susah ketika itu sebab dipulaukan, kecuali pada musim haji. Setahun itu berlaku pemulauan, tidak boleh dijual barang dan sebagainya, tidak berkahwin dengan mereka dan sebagainya. Dia berlaku pemulauan. Dia tak seksa, tapi dipulaukan saja. Itu cara dia berlaku pemulauan. Kecuali kata sirah pada bulan haji. Pada bulan haji dah berhenti kejap. Mana pada bulan haji orang Islam bebas, boleh ke mana-mana. Kemudian pulau balik. Dan yang ketiga, berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah kemuncak. Kemuncak Nabi berhijrah iaitu adanya perancangan pembunuhan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuncak dia. Jadi akhir dia bagaimana orang kufar Quraisy ini bermusyawarah sama mereka dan merancang. Ni tak boleh dah kita kata. Ni tak boleh. Macam mana kita nak buat kepada Muhammad ini? Mereka berbincanglah, bermusyawarahlah mereka. Maka dalam musyawarah itu pelbagailah cadangan. Ada cadangan mengatakan kami cadangkan kita tangkap dan penjara dia. Mudah. Maka mereka mengatakan kalau dipenjarakan nanti sahabat mereka boleh mengumpulkan kekuatan dan memerangi kita, pun tak boleh. Yang kedua, mereka merancang kita halau dia pada Makkah ni, pun tak boleh juga. Sebab kalau kita halau yang nama dia Muhammad itu, kata mereka, siapa pun pandang dia akan terpikat. Mereka pun mengakui Nabi itu bila siapa pandang akan terpikat, akan mempengaruhi orang. Tak boleh kita halau. Sebab dia halau ke mana pun nanti dia akan mengumpulkan pengikut dia. Tak boleh. Akhir dia ada pandangan seorang, kalau begitu kita bunuh sahaja. Bunuh pun bukan satu benda yang mudah. Sebab kalau bunuh, satu masa kaum dia akan menuntut bela juga. Bani Hashim akan menuntut bela di atas kematian keluarga mereka. Jadi bagaimana mereka nak merancang untuk membunuh? Jadi orang yang mencadangkan tadi, kita lantik, kita ambil setiap kabilah, hantar seorang wakil. Berapa ramai kabilah
kebanyakan kabilah di Mekah semua tidak beriman. Ramai kabilah. Jadi kita lantik setiap kabilah tu hantar seorang. Jadi bunuh secara ramai-ramai. Itu kaedah. Kaedah nak selamat daripada keluarga yang dibunuh itu menuntut bela, iaitu melakukan pembunuhan secara ramai-ramai daripada banyak pihak. Jadi tak mampu nak menuntut bela sebab terlampau banyak pihak terlibat. Akhirnya cadangan ini disetujui. Dan orang yang setuju itu yang pelik, dalam mesyuarat itu ada seorang tua. Seolah-olah dia yang mengepalai mesyuarat tu. Tak dilantik pun. Tak ada dilantik jadi pengurusi pun. Tetapi kata-kata dia dipengaruhi dalam mesyuarat tu. Jadi bila pendapat pertama mengatakan kita penjara dia, maka orang tua tu yang menjawab, tak boleh, kata dia. Kalau di penjara nanti datang penyokong dia menyelamatkan. Orang yang lain pun ya betul juga tu. Yang kedua pula, kita halau saja Muhammad itu. Lelaki tadi kata tak boleh, kata dia. Kalau kita halau dia, nanti ada orang lain akan menyokong dia dan menyerang kita balik. Jadi seolah-olah masyarakat itu tertumpu kepada seorang lelaki tadi, dan mereka tidak mengenali siapa lelaki tersebut. Sehinggalah cadangan yang ketiga, iaitu Nabi itu dibunuh dengan puak yang ramai, dengan kaum yang ramai. Itu boleh, kata dia. Itu setuju, kata lelaki itu. Dalam sirah kata lelaki itu siapa? Lelaki itu adalah syaitan. Dalam sirah mengata lelaki itu syaitan, iblis. Iblis yang asal. Syaitan iblis yang asal menyerupai seorang lelaki. Dalam sirah mengatakan menyerupai seorang lelaki najat. Najat. Seorang lelaki najat. Sebab itu para ulama yang mengkaji hadis, kalimah najat itu merujuk kepada kejahatan. Ada 3 hadis. Ada dua. Dua hadis merujuk kepada kejahatan najat. Yang pertama, iblis disebut. Dalam hadis menceritakan bahawa syaitan menyerupai seorang lelaki najat. Pakaiannya pakaian najat. Yang kedua, kejahatan najat. Nabi tidak ingin mendoakan kebaikan najat. Pada zaman Nabi SAW, bila datang orang Yaman, Nabi mencintai orang Yaman. Maka Nabi berdoa, Allah barik Yamanina. Allah barik Yamanina. Nabi berdoa, ya Allah berkatkan Yaman. Di hadapannya ada orang najat. Maka orang tersebut mengatakan, Najdina ya Rasulullah, Najdina ya Rasulullah, Najdina. Doakan najat sama ya Rasulullah. Nabi berdoa, Allah barik Yamanina. Nabi mendoakan keberkatan Yaman, keberkatan Syam Syria. Allah barik Yamanina. Allah barik Syamina. Ya Allah berkatkan Yaman, berkatkan Syam. Ada orang najat. Najdina ya Rasulullah, najat ya Rasulullah. Nabi ulang, Allah barik Yamanina. Allah barik Syamina. Najrina. Minta Nabi doakan. Nabi tak doakan. 3 kali bila orang tadi minta, maka Nabi kata, najat itu adanya goncangan, adanya zilzal. Goncang macam mana wallahu alam, bergoncang bumi atau bergoncang agama, bergoncang akhlak. Najat itu adanya zilzal, dan situ ada tanduk syaitan. Nabi kata, di situlah tubuhnya tanduk syaitan. Jadi hadis itulah ulama mengkaji apa maksud tanduk syaitan, dan juga masih lagi mengkaji di manakah kedudukan najat tersebut. Panjanglah cerita najat tersebut. Maka berdasarkan 3 sebab itu kata ulama, maka Nabi telah mencadangkan pada hari tersebut berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, yang mana sebelumnya Nabi telah pun memerintahkan sahabat berhijrah. Jadi rancangan hijrah itu Nabi dah perintahkan sahabat supaya hijrah ke Madinah selepas Nabi telah berbai'ah.
Nabi telah berjanji setia dengan orang Ansar. Jadi hebatnya perancangan Nabi SAW. Dikatakan ketika mana orang musyrikin memulaukan Bani Hashim, maka tidak ada berlaku pertukaran, perniagaan dan sebagainya, tetapi musim haji dibuka. Musim haji dibuka permulaan tersebut. Maka Nabi mengambil kesempatan pada musim haji berdakwah kepada orang yang datang ke tanah suci Mekah. Maka dikatakan Nabi pergi ke kemah-kemah yang berada di Mina untuk bercerita tentang Islam. Nabi bercerita tentang kerasulannya. Maka semua menolak. Dan ketika mana Nabi datang ke kemah orang Madinah, iaitu Khazraj, Aus dan Khazraj. Jadi Aus dan Khazraj ini berkelahi bertahun-tahun, berkelahi, berketurunan. Berkelahi Madinah, Aus Khazraj berkelahi. Berkelahi pun pergi Mekah. Itu polik ya. Jadi kita ni kelahi-kelahi pergi Mekah. Tu hati-hatilah tu. Dia mudah-mudahan kalau berkelahi-kelahi pergi Mekah baik. Kan? Sebagaimana Aus dan Khazraj. Mereka berkelahi, berperang. Dua-dua berperang, tapi pergi Mekah. Dua-dua pergi Mekah, dua-dua berada di kemah Mina. Begitu hebatnya Nabi SAW. Bila Nabi bertemu dengan Aus, bertemu dengan Khazraj, dan mereka menerima kerasulan Nabi SAW, maka Nabi persaudarakan mereka. Nabi persaudarakan Aus dan Khazraj yang tak pernah berdamai dengan sekian tahunnya. Maka kata ulama, kenapa Aus dan Khazraj menerima Nabi SAW? Dan penerimaan Aus dan Khazraj yang kita gelar mereka itu sebagai Ansar. Jadi Ansar ini, Aus dan Khazraj adalah Ansar, orang yang menolong. Maka kata ulama, kenapa Ansar ini, orang Madinah ini begitu menerima kerasulan Nabi SAW? Disebabkan Aus dan Khazraj ini sebelum itu telah pun ditakut-takutkan oleh Yahudi. Kata sirah, orang Yahudi selalu menakut-nakutkan Aus dan Khazraj. Apa yang ditakutkan? Iaitu ketika berlaku peperangan, perlawanan di antara Yahudi dan juga Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj mereka itu berkelahi pun disebabkan perancangan Yahudi. Yahudi sengaja menyucuk dua-dua puak ini. Sebab tiga puak inilah di antara puak yang besar di Madinah. Puak Aus, Khazraj dan juga Yahudi. Jadi cerodiknya Yahudi, dia nak menguasai Madinah, maka dilagakan Aus dan Khazraj ini. Jadi mana kejahatan Yahudi semenjak dulu lagi. Dia nak kuat dengan cara apa? Dia pecah-pecahkan orang, dia laga-lagakan orang supaya berkelahi, maka lemah. Maka taktik itu zaman dulu lagi. Maka Aus dan Khazraj ini, maka dilaga-lagakan dia. Dan setiap kali orang Yahudi berperang dengan Aus dan Khazraj, mereka mengatakan, tunggu nanti Nabi akhir zaman. Kata dia, orang Yahudi tahu Nabi akhir zaman. Tunggu nanti Nabi akhir zaman. Kalau telah zahir Nabi akhir zaman, itu kami lagi kuat. Kami bertambah kuat dan kamu akan hancur. Kata orang Yahudi. Akan datang zahir Nabi akhir zaman. Dan ketika zahir Nabi itu, mereka menyebelahi kami, kata orang Yahudi. Dan ketika kamu akan hancur. Jadi ketika mana Nabi SAW berdakwah pada Aus dan Khazraj, Nabi mengatakan, aku adalah Nabi akhir zaman. Aku adalah Nabi yang terakhir. Maka Aus dan Khazraj, mereka berkata, inilah Nabi yang diperkatakan oleh Yahudi. Jadi sebelum orang Yahudi ambil, kita ambil dulu. Jadi orang Aus Khazraj menerima dakwahnya Nabi SAW, maka berlakulah perjanjian Aqabah. Berjanji dengan Nabi SAW mempertahankan Nabi, mempertahankan nyawa, hidup semati dengan Nabi SAW. Di Aqabah, tempat melontar Jamrah Aqabah, tempat melontar Jamrah Kubra dekat Mina lah. Pada musim haji berlaku dekat tempat melontar Jamrah Kubra itu, maka dinamakan Bai'atul Aqabah pada tahun ke-10 Hijrah. Pada tahun ke-10
kerasulan. Maka pada tahun yang berikutnya berlaku lagi, bertambah ramai lagi orang yang berbai'ah dengan Nabi. Bertambahlah orang Islam daripada Madinah. Pada awalnya mungkin dalam 8 orang 10 orang, maka tahun berikut lagi ramai berbai'ah. Sampailah tahun yang ketiga, Bai'atul Aqabah As-Salisah, perjanjian Aqabah yang ketiga. Masa tu lebih ramai orang Madinah, orang Ansar berbai'ah dengan Nabi SAW. Mana kata semenjak awal Nabi telah damaikan Aus dan Khazraj, maka mereka mula berdamai. Mana kata perubahan perdamaian berlaku bila Nabi dah mendamaikan mereka pada tahun pertama dan mereka balik ke Madinah, cerita perdamaian itu tersebar. Tahun kedua maka bertambah lagi. Mana selama 3 tahun berlaku perubahan perdamaian, bermaksud telah ada kekuatan pada umat Islam dan telah ada kekuatan di Madinah Al-Munawwarah. Maka disebabkan bai'ah tersebutlah, maka Nabi begitu yakin bahawa di Madinah lah tempat kekuatan yang perlu diasaskan. Sehinggalah kemuncak yang kita kata tadi, ketika mana orang musyrikin telah merancang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas perancangan tersebut, maka Nabi juga mengambil tindakan yang segera juga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi merancang dengan pemikiran dia, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengikut panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peristiwa hijrah, Nabi tidak berhijrah dengan kehendak dia sendiri. Nabi berhijrah di atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun memerintahkan para sahabat agar berhijrah sedikit demi sedikit berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Dikatakan para sahabat itu berhijrah pada waktu malam. Orang dah tidur dah. Pukul 1, pukul 2, pukul 3. Masa tu barulah hijrah. Atau orang tarang bahaya. Maka berhijrah pada waktu malam, sedikit demi sedikit. Sehinggalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nak berhijrah, dikatakan Sayyidina Umar tidak berhijrah pada waktu malam. Bahkan Sayyidina Umar tidak berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Bahkan Sayyidina Umar ketika nak berhijrah, maka dia berhijrah pada waktu siang. Bahkan diisytiharkan, dekat Masjidil Haram, diisytiharkan di Kaabah Al-Musharrafah. Maka dilaungkan dengan orang musyrikin. Maka Sayyidina Umar kata, ini Umar ingin berhijrah ke Madinah. Semua sonyak punya musyrikin. Siapa nak bini dah jadi balu, siapa nak anak dah jadi yatim, siapa nak amak dia kehilangan anak, tunggulah depan sana, kata dia. Mana kata siapa nak mati, cubalah halang dan jalan. Jatuhlah maksudnya. Siapa nak mati, silalah halang. Diam semua, tak berani. Maka Sayyidina Umar berhijrah ke Madinah dengan selamat. Maka apabila Sayyidina Abu Bakar melihat kebanyakan sahabat telah berhijrah, Sayyidina Abu Bakar sering bertanya kepada Ya Rasulullah, bila lagi ya Rasulullah, bila lagi ya Rasulullah. Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar, sabar ya Abu Bakar, tunggu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Abu Bakar tanya, bila ya Rasulullah? Sehingga berlakunya perancangan pembunuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keesokan harinya Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar pada waktu tengah hari, dan dikatakan bahawa Nabi tidak akan ke rumah Sayyidina Abu Bakar kecuali pada waktu pagi atau petang. Nabi kalau pergi rumah Sayyidina Abu Bakar sama ada pagi sebelum zuhur ataupun lepas asar. Nabi tak pernah pergi lepas zuhur. Waktu pagi sebelum zuhur ataupun lepas asar. Lepas zuhur Nabi tak pergi. Beradabnya Nabi SAW. Sebab lepas zuhur dia orang konyang. Orang konyang mengantuk tidur. Kan? Jadi Nabi tak pergi ke rumah seseorang pada tengah hari. Dia nak pergi pada pagi atau petang. Tetapi ketika nak hijrah,
Nabi datang pada tengah hari. Wah, maka Sayyidina Abu Bakar dah rasa dah. Ini mesti sesuatu yang besar berlaku. Tak pernah Nabi datang tengah hari ni. Maka Nabi datang pada tengah hari dan Sayyidina Abu Bakar dah agak dah. Maka Nabi datang, maka Nabi mengatakan, "Ya Abu Bakar, dah tinggalkan segala yang ada di rumahmu dan berhijrah. Apa pendapatmu wahai Abu Bakar?" Nabi bertanya juga. Apa pendapatnya ya Abu Bakar? Allah Subhanahu wa taala perintahkan aku berhijrah. Dan bagaimana pendapatmu? Nak ikut ke tak nak ikut? Pertanyaannya. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan jawapan yang masyhur dalam sirah. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "As-suhbah ya Rasulullah, as-suhbah ya Rasulullah, as-suhbah ya Rasulullah," sambil menitiskan air mata. Keluar air mata Sayyidina Abu Bakar. "As-suhbah ya Rasulullah, as-suhbah, as-suhbah." Maka kata Sayyidina Aisyah, "Aku tak pernah melihat ayahandaku menitiskan air mata kegembiraan." Bukan sedih tak, terlampau gembira. Sayyidina Abu Bakar terlampau gembira. Bagi Sayyidina Abu Bakar, inilah saat-saat yang paling mulia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat kesusahan. Pada saat kesusahan dia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama berhijrah. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dicemburi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika mana zaman khalifah Sayyidina Umar, orang melihat kehebatan Sayyidina Umar. Mereka memula membandingkan di antara Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, mana lebih hebat, mana lebih tinggi kedudukan dia. Maka orang bertanya Sayyidina Umar, "Wahai Umar, mana lebih hebat di antara engkau dan Sayyidina Abu Bakar?" Maka apa kata Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, "Satu malam Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Nabi di Gua Sur itu lebih besar nilai daripada seluruh hidup aku." Satu malam Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Nabi di Gua Sur itu lebih mulia daripada seluruh kehidupan aku. Bermaksud ketika mana Sayyidina Abu Bakar bersubah dengan Nabi SAW, satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Abu Bakar mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah tersebut. Dan kita tahu kisah bagaimana Sayyidina Abu Bakar menjaga keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga nak masuk Gua Sur. Bila Nabi naik ke Gua Sur, nak masuk Gua Sur, satu gua yang tak pernah dimasuki, maka ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku masuk dahulu." Biar dia masuk. Tak tahu ni gua apa ni. Kalau kena patuk, biar dia kena patuk dulu. Maka Sayyidina Abu Bakar yang masuk ke gua. Maka didapati ada lubang-lubang dalam Gua Sur tersebut. Maka ditutuplah dengan tangan dia, ditutuplah dengan kain dan sebagainya. Maka tak ada benda lagi nak tutup. Akhir ditutup dengan kaki dia kan. Maka habis itu. Barulah dia minta Nabi masuk dalam gua tersebut. Jadi kisah yang kita tahu bagaimana Sayyidina Abu Bakar itu dipatuk oleh seekor ular yang dalam Gua Sur. Begitulah kasih Sayyidina Abu Bakar. Dan dalam sirah juga menceritakan bagaimana Sayyidina Abu Bakar mempersilakan Nabi tidur di atas riba dia. Bantal tak bawa. Kita kalau pergi melancong, kita bawa bantal tiup tu kan, bantal kepala lah apalah. Banyak bantal. Sayyidina Abu Bakar tak bawa bantal. Jadi bantal dia poho dia. Maka kasihnya Sayyidina Abu Bakar, maka dipersilakan Nabi tidur di atas poho dia. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tu menantu dia. Sayyidina Abu Bakar mertua. Jadi cuba tidur dekat ibu mertua. Kau dapat. Itu hebat dah tu. Gitu tak berani kan. Jauh. Jadi rapat dia mesranya. Tak jumpa gitu. Menantu dengan mertua begitu mesra kan. Jadi Nabi menantu Sayyidina Abu Bakar tidur di atas riba Sayyidina Abu Bakar. Dan akhir dia Nabi berhijrah ke Madinah dengan perancangan yang pelik. Dengan perancangan pelik sebab kalau kita pergi Mekah, kita akan nampak Gua Sur ini adalah ke arah Yaman. Sedangkan kita tengok foto Saudi itu, Yaman ke bawah. Kalau kita tengok foto Saudi, atas sekali Madinah. Tengah-tengah tu Mekah,
Yaman bawah. Yang pernah tengok peta Saudi lah. Yang tak pernah tengok tak dapat nak nampak dah. Jadi peta Saudi tu tengok ada Mekah, atas ada Madinah. Belah kiri kalau merah tu Jeddah. Nampak tak? Siapa tak pernah tengok tak nampak dah. Sebenarnya nampak. Jadi boleh kita gambarkan peta Saudi tu, dulu orang panggil Jazirah. Orang panggil Jazirah Arab. Orang panggil apa? Kemudian di atas sekali Madinah, di tengah-tengah ada Mekah. Sebelah kiri dia Jeddah. Sebelah bawah di Yaman. Dan Gua Sur ini adalah jalan ke Yaman, nak pergi Yaman. Begitulah bijaknya Nabi SAW. Ketika mana mereka musuh dah mengetahui Nabi nak habis hijrah ke Madinah, maka Nabi tak ikut jalan yang biasa. Kan polik Nabi macam orang nak pergi Kuala Lumpur lah. Pergi Kuala Lumpur tapi ke Gomeh. Kan. Orang kalau mencuri, dah lari Kuala Lumpur dah. Tahanlah kat depan dah kan. Jalan-jalan ni tak. Dia nak lari Kuala Lumpur tapi ke Gomeh. Begitulah strategi Nabi SAW. Nabi pergi ke Gosur. Tidak pergi Tauhid. Jadi mengelirukan orang musyrikin. Dalam pada itu pun dapat je orang musyrikin ni dia cari sampai ke Gosur. Kisah yang kita tahulah. Walaupun mereka sampai ke muka gua, tetapi tak ada seorang pun yang terlintas nak tunduk tengok. Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, nampak kaki nampak." Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah nampak kaki musyrikin di pintu gua. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, sekiranya mereka tunduk, maka nampak." Tapi mereka tak nak tunduk. Pandang ya gua tu. Tak teringin nak tunduk pun. Sebab apa tak teringin tunduk? Sebab dia nampak dekat muka gua tu ada burung merpati, ada labah-labah buat sarang. Maka bila orang musyrik Quraisy tengoklah labah-labah ni, dia kata, ni labah-labah ni sebelum lahir Muhammad dah ada orang ni. Jadi kalau ada orang masuk, mestilah rosak kan sarang tu. Jadi dia tak teringin nak tengok pun. Maka di situlah turunnya ayat Al-Quran. Di antara ayat Quran turun wahyu turun di Gua Sur. Jadi masya-Allah. Jadi kalau orang pergi Mekah, kalau larat naik, pergilah Gua Sur. Saya dah tak larat dah. Mari naik. Nabi niat naik. Masa betul naik ke sana? Tak naik, tak ada. Masa tu naik Gua Hira kan. Saya naik Gua Sur sekali pernah naik. Pernah naik sekali ya. Lepas tu tak naik dah. Niat tak ada naik dah. Mencunggam. Di tempat apa? Masya Allah, tempat yang turunnya ayat Al-Quran. Ma zannuka bisnain Allahu thalithahuma. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar rasa takut dan gurun dengan musuh, maka turun ayat ma zannuka bisnain. Jangan kamu menyangka kita berdua. Kita bertiga. Itu maksudnya. Wahai Abu Bakar, jangan engkau menyangka kita berdua. Allah Ta'ala yang ketiga. Bermaksud kita sebenarnya bertiga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Kata ulama, apabila turun ayat tersebut, maka Sayyidina Abu Bakar merasai kuat jiwa dia. Maka berjayalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah hijrah. Kalau kita tengok perjalanan Nabi itu, dikatakan Nabi pergi ke bawah arah ke Yaman, kemudian Nabi mengikut jalan ke Jeddah, sebelah laut ke Jeddah. Yang mana jalan tersebut bukan dijalan oleh orang tak pernah jalan situ. Kuda-kuda pun payah nak jalan, unta yang boleh jalan situ. Sebab Nabi naik unta kan. Nabi naik unta bernama Quswa. Unta Nabi bernama Quswa. Jadi Sayyidina Abu Bakar menyediakan 2 ekor unta. Satu unta untuk dia, satu untuk Nabi SAW. Dan siap. Jadi persiapan semua disediakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar dah siap dah. Sayyidina Abu Bakar telah bersedia dengan hijrah ni. Dengan 2 unta, dengan penuh dengan barangan, sehingga dikatakan habis harta Sayyidina Abu Bakar dibawa bersama. Tak ada apa yang tinggal. Siti Aisyah mengatakan ketika mana Sayyidina Abu Bakar berhijrah, tak ada benda dah tinggal. Sehingga ayah kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Quhafah. Abu Quhafah ni tak Islam. Maka datang, dia tahu Sayyidina Abu Bakar berhijrah, dia dengar-dengar ada hijrah.
Maka dia tahu dia datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Dia nak tanya apa? Dia nak tanya Sayyidina Abu Bakar tinggal duit ke tidak. Tengok abah dah hilang lah. Kau ajak pergi Indonesia dia dah. Jadi dia datang tanya, ayah kau pergi mancing, dia tinggal laut tak? Tak ada tinggal laut pun. Kau nak marah lah. Sayyidina Abu Bakar pergi hijrah. Datang kepada anak dia. Ayah kau pergi dia tinggal duit tak? Kalau tinggal okey, kata ayah. Kau tak tinggal tu tak uno lah tu. Kata. Jadi anak dia pun cerdik. Jadi Sayyidah Aisyah beriman, Asma beriman. Jadi bila datang atuk dia, atuk tak beriman, atuk nak marah ni. Maka bila datang, maka ditanya soalan dia, ayah kau tinggal kau tahu tak? Jadi dalam sirah mengatakan, yo ada. Kata Asma ada. Maka mereka pakat-pakat ambil batu letak dalam muncang. Sebab Abu Quhafah ni orang yang tak kafif orang yang tak nampak dah. Mata tak nampak, kafif disebut kafif. Mata dia rabun tak nampak dah. Yang bawa tu Abu Jahal. Yang bawa dia Abu Jahal ke rumah Abu Bakar. Abu Jahal tak masuk. Abu Quhafah masuk. Soalan ditanya, Sayyidina Abu Bakar dia tinggal kau tahu tak? Jadi Asma kata, ya ada, banyak dia tahu. Maka mereka ambil batu letak dalam karung, dia ulur. Cuma rabuk. Ni omeh ni, kata dia. Kau macam ni tak apa, dia kata. Tanya okey. Jadi Sayyidina Abu Bakar telah membawa seluruh harta dia di atas unta tersebut. Maka Nabi SAW tidak menerima dia secara percuma. Dalam sirah mengatakan, ya Abu Bakar, aku tidak menerima percuma, aku akan bayar, aku akan ganti balik. Aku akan ganti balik benda yang kau sediakan untuk aku. Maka Nabi dengan 2 ekor unta tersebut, dan unta Nabi kita tahu nama dia Quswa. Quswa unta Nabi SAW. Sehingga Nabi sampailah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan Nabi bersama dengan seorang musyrikin yang penunjuk jalan. Jadi orang yang menunjuk jalan Nabi adalah seorang musyrik, bukan seorang beriman. Di sini juga ulama memberi hukum di situ. Boleh kita guna khidmat orang bukan Islam untuk maslahat kita. Maslahat kita. Nabi ni maslahat agama. Guna khidmat orang musyrikin. Jadi Abdullah bin Uraikid penunjuk jalan tersebut bukan orang, dia orang musyrikin. Tak tahu kisah selepas itu dia beriman atau tidak. Tapi kita berhijrah tersebut, Abdullah bin Uraikid adalah orang musyrik. Tapi diupah oleh Nabi. Nabi diupah dia. Maka dialah penunjuk jalan Nabi SAW. Jalan yang orang tak tahu, jalan orang tak ikut. Jadi kena ada penunjuk jalan ni kan. Maka sampai kota Madinah, Al-Munawwarah, bersama unta yang bernama Quswa. Jadi apabila orang Madinah dah terdengar Nabi dah berhijrah, dah selamat berhijrah dan hampir sampai, kita dapat bayangkan bagaimana orang Madinah kegembiraan menanti kedatangan Nabi SAW. Mereka tidak menunggu di kota Madinah, tapi mereka menuju ke airport. Airport Madinah. Zaman tu airport, tak ada airport ada. Mana udara kan. Zaman tu apa nak sebut? Dia sebut itu tempat. Jadi setiap tempat di Madinah atau Makkah, dia ada satu tempat kalau orang musafir setakat itulah dihantar. Dan kalau ada orang musafir datang, di situlah mereka menerima. Kita nak nama apa tempat ni? Pelabuhan ke? Pelabuhan daratan pula. Stesen bas ke kan? Macam stesen di situ kan. Nama dia Wada' ni tempat perpisahan. Jadi Madinah tu ada tempat Wada' dia. Jadi kalau orang nak musafir, orang Madinah akan iring dia. Iring sampailah ke tempat tu. Dia nampak daripada pandang dari situ ya orang tu berlalu. Begitu juga kalau ada orang datang daripada luar, mereka menyambut di Wada'. Maka nama dia Saniyatul Wada'. Yang kita baca marhaban tu kan. Kira bunyi tu. Min Saniyatil Wada'. Kan? Tala'al badru alaina min Saniyatil Wada'. Tala'al badru alaina, telah terbitlah bulan purnama ke atas kami. Min Saniyatil Wada'. Saniyatul Wada' tu tempat
Yang apa itu? Wah, jadi ketika kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak sabar-sabar orang Madinah nak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang naik pokok tamar, ada yang naik atas bangunan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai saja Nabi ke kota Madinah, maka nasyid qasidah yang masyhur sampai sekarang kita baca itu, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukur alaina. Apa lepas tu? Melupalah. Maka Nabi sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah, disambut dengan kegembiraan oleh orang Mekah. Cuma orang tak kenal, tak pernah tengok Nabi. Zaman tu bukan ada TV. Bukan ada TV dan sebagainya. Jadi orang tak kenal, orang tak kenal. Sehingga mereka tersalah tangkap, tersalah pegang. Mereka pegang Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Sebab ketika itu Sayyidina Abu Bakar yang naik unta, Nabi yang berjalan. Jadi maksud kata, dikatakan Nabi bertukar-tukar dengan Sayyidina Abu Bakar. Bertukar-tukar. Sekejap Nabi naik unta, kemudian Sayyidina Abu Bakar pula. Dan ketika mana Nabi naik unta, maka Sayyidina Abu Bakar, ketika mana Nabi naik unta, Sayyidina Abu Bakar dikatakan sekejap dia bekerja ke depan, sekejap dia bekerja belakang, sekejap Sayyidina Abu Bakar berada di kanan unta, sekejap berpindah di kiri unta, sekejap Sayyidina Abu Bakar berada di hadapan unta. Jadi Nabi kata, wahai Bakar, apa kau buat ni? Beralih-alih sekejap ke sini. Maka Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku mati, dia kata, maka mati seseorang. Tetapi kalau engkau mati ya Rasulullah, maka hilanglah agama ni. Jadi begitulah perhatian Sayyidina Abu Bakar menjaga Nabi SAW. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar faham dan tahu bahawa Nabi inilah yang akan menyebarkan agama. Nabi ini akan membawa agama. Jadi begitu pentingnya Nabi SAW, maka Sayyidina Abu Bakar begitu tindakan dia. Pada satu tempat Nabi pula turun, Sayyidina Abu Bakar pula naik. Kebetulan sampai di Madinah, giliran Nabi yang berjalan, Sayyidina Abu Bakar naik. Jadi bila orang Madinah tengok di atas itu ada seseorang, maka mereka jadi tersalah, Nabi berada di bawah. Maka sampai ke Madinah, Nabi naik unta bernama Quswa. Jadi masing-masing orang Madinah tersangatlah mengalu-alukan Nabi SAW, dan semua mereka berkeinginan agar Nabi singgah di rumah mereka. Bermalam di rumah mereka. Mereka pakat tarik unta Nabi SAW, dan sehingga Nabi mengatakan macam ni lah, Nabi kata. Semua pakat tarik ni. Orang rumah belah ni nak tarik. Macam mana Nabi nak buat keputusan? Rumah siapa Nabi nak duduk ni? Sebab kalau semua tak nak, seorang ya, alhamdulillah. Saya nak datanglah puan cik minggu depan untuk orang ni. Dia cakap, duduk mahsel lah, kata dia. Alhamdulillah ada seorang. Senang kan? Tapi kalau semua minta, rumah saya lah. 10 orang minta, payah dia. Jadi begitulah Nabi SAW, semua orang minta turun di rumah mereka. Jadi Nabi nak turun rumah siapa? Semua pakat minta. Akhirnya Nabi kata, beginilah, Nabi kata, biarkan unta ni berjalan sendiri, dan biar dia duduk sendiri. Di rumah mana dia duduk, di situlah aku akan bermalam. Di seluruh orang Madinah mengalu-alukan Nabi supaya duduk rumah mereka. Kalau macam tu Nabi kata dah, biarkan unta ni pilih sendiri. Maka unta tu berjalan. Tu yang orang pakat ikut unta Nabi SAW. Akhirnya Nabi unta tersebut duduk berhenti di rumah Abi Ayyub Ansari. Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Berhenti di rumah Sayyidina Ayyub Al-Ansari, di rumah Ayyub Ansari. Dan Ayyub Ansari adalah merupakan keluarga sebelah ayah dia. Ada kaum kerabat juga Sayyidina Ayyub Ansari ni. Di antara sahabat Nabi, dan di antara sahabat yang amat mencintai Nabi SAW. Dan Sayyidina Ayyub Ansari inilah di antara panglima perang yang menginginkan diri dia itu adalah orang yang dimaksudkan dengan janji Nabi SAW. Begitu semangat dari Ayyub Ansari ini,
sehingga dia berkeinginan supaya dialah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, iaitu Nabi mengatakan bahawa akan sampai satu zaman daripada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul, Allah dan Rasul mencintai mereka, mencintai orang tersebut, dan orang ini akan membuka kota Konstantinopel. Dekat mana dia itu? Dekat Turki. Dia akan buka kota Konstantinopel. Akan datang ada tentera yang hebat, tentera yang saleh, yang mana tentera itu mencintai Allah dan Rasul, Allah mencintai dia. Maka Ayyub Ansari lah berkeinginan bahawa yang dimasukkan Nabi itu dia. Maka di antara tentera sahabat yang menyerang orang Kristian di Konstantinopel adalah Ayyub Ansari. Dan Ayyub Ansari di antara sahabat Nabi SAW yang amat-amat memuliakan Nabi SAW, dan di antara perkara yang dibuat oleh Ayyub Ansari ketika mana Nabi SAW berada di rumah dan Nabi berada di tingkat bawah, Ayyub Ansari berada di tingkat 2, Nabi berada di bawah, dan setiap kali makan Ayyub Ansari akan menghulurkan makanan kepada Nabi SAW. Dan yang peliknya, sebenarnya Ayyub bila buat makan, dia buat makanan banyak-banyak. Makanan yang 2 orang makan, dia bagi 5 orang makan. Jadi pasti berlebih. Jadi bila Ayyub Ansari menghantar lauk kepada Nabi SAW, lauk tu mesti banyak. Untuk 5 orang makan, 6 orang makan, jadi pasti Nabi tak habis. Jadi rupa-rupa untuk apa? Untuk Ayyub Ansari mengajak keluarga dia makan sisa makanan Nabi SAW. Makan. Jadi bila ada lebih, hantar lu ayam. Patut seorang makan suku 2 ekor punya gulai. Jadi Nabi tak lebih. Bila tak habis, dia pulang balik kepada Ayyub Ansari. Bila lebih, dipanggil semua anak bini dia, mari kita makan lebihan Nabi SAW. Untuk apa? Untuk ambil barakah. Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah larang. Dia faham sendiri saja. Ambil barakah. Jadi para sahabat memahami keadaan tersebut. Satu hari Ayyub Ansari menghulur makan kepada Nabi SAW, tetapi tidak dijamah oleh Nabi SAW. Maka sedih Ayyub Ansari. Hari ini kita tak dapat berkat. Hari ini kita makan tengah hari, tak ada berkat. Sebab apa? Nabi tak usik makanan ini. Jadi selama ini Ayyub Ansari makan dengan keberkatan Nabi SAW. Makan tengah hari ada berkat Nabi, makan malam ada keberkatan Nabi SAW. Begitu kepahaman Ayyub Ansari. Bukan benda yang syirik yang dipahami oleh sebagian orang. Nabi tak suruh, Nabi tak larang. Maka ketika mana satu makanan yang tidak dijamah oleh Nabi SAW, maka sedih Ayyub Ansari turun ke bawah, bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tak usik makanan ni? Nabi tanya, kenapa wahai Ayyub Ansari? Sebab selama ini, kata Ayyub Ansari, kami memakan lebihan makananmu ya Rasulullah untuk mengambil barakah. Nabi tak khabar pun, bid'ah ni, haram ke apa? Tak ada. Nabi biarkan saja. Maka Nabi kata bahawa makanan tadi adanya bawang, Nabi kata. Maka Nabi katakan, Nabi kami ini para Nabi tak makan bawang, tak makan bawang merah, tak makan bawang putih. Sebab kami sentiasa bertemu dengan para malaikat. Aku sentiasa bertemu dengan Jibril alaihi salam. Nabi mengatakan malaikat sentiasa berziarah kepada aku. Maka Nabi menjaga mulut dia daripada bau bawang putih, bau bawang merah, apa tadi potai, dan macam-macam kan. Bukan kita kata haram tak? Bukan haram tak? Kita kata makruh, makruh lah. Tapi Nabi SAW menjaga perkara sebegitu untuk apa? Untuk menjaga sahabat dia daripada malaikat. Jadi hadis itu menggambarkan malaikat ini makhluk yang sangat sensitif. Bermaksud malaikat ini melihat kepada zahir kita dan juga batin kita. Dua-dua dia tengok. Bermaksud malaikat tidak suka kepada ahli maksiat. Tak nampak keburukan dia. Dan malaikat juga amat terkesan dengan zahir kita. Bermaksud bau-bauan kita, mulut dan sebagainya. Sehingga Nabi mengatakan, aku adalah orang yang sentiasa bertemu dengan malaikat, maka aku tak makan bawang merah, tak makan bawang putih. Sehingga
Ayub Ansari di antara seorang sahabat yang kita kata tadi tertarik dengan tawaran Nabi SAW, dan dia salah seorang yang berjuang untuk membebaskan Konstantinopel tersebut. Sehinggalah ketika meninggalnya Ayub Ansari, maka diwasiatkan kepada prajurit dia supaya kebumikan dia dekat bawah apa tu? Bawah dia punya kota bawah. Jadi kota tu dia ada dia punya dinding dia, jadi bawah dia ada dia punya dekat lereng bukit tu, maka dikebumikan di situ. Kenapa? Sebab dia tahu bukan dia orangnya yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Jadi kata Ayub Ansari, kalau aku tidak kesempatan untuk menakluk kota ini, paling tidak aku akan mendengar tapak kuda, aku akan mendengar orang yang sebenar menakluk kota ini. Siapa dia? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih yang dia menakluk Konstantinopel. Jadi mana kata ketika Muhammad Al-Fatih menakluk Konstantinopel tersebut, maka dia lalu dan berziarah kepada makam Sayyidina Ayub Ansari yang ada di Turki sana kan. Jadi begitulah Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Kejayaan permulaan kepada Nabi SAW, bermulanya satu kata-kata dakwah yang baru kepada Nabi SAW, bermulanya kekuatan kepada umat Islam, dan ketika itulah orang Islam dihormati oleh orang Quraisy. Berlaku peperangan Badar, berlaku peperangan Uhud, dan seterusnya, peperangan Ahzab dan sebagainya. Maka disitulah bermulanya kejayaan umat Islam, dan kita lihat bahawa hijrah itu adalah satu perkara yang besar terhadap sejarah kita, kemenangan kita, dan sehingga Nabi SAW peristiwa hijrah kekal dengan sejarah dia, dan akhirnya Nabi memberikan kepahaman bahawa hijrah yang sebenar itu bukan semata-mata hijrah. Bahkan Nabi menyebut la hijrata ba'dal fatah. Yang melakukan hijrah yang besar tu Nabi dah lakukan dengan para sahabat. Maka selepas bermaksud selepas Nabi dah berjaya mengasaskan kota Madinah, tidak perlu lagi para sahabat berhijrah. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menakluk kota Mekah. Kan selepas Nabi menakluk kota Mekah, Fathu Mekah, dengan sebab pembukaan kota Mekah, dan apabila Mekah telah pun dibebaskan, maka tidak ada lagi perintah untuk pergi Madinah. Bila Mekah telah pun diamankan, bila Mekah telah pun dikuasai oleh Nabi SAW, maka ketika itu tidak ada lagi syariat perintah untuk pergi ke Madinah. Maka Nabi mengatakan dalam hadis dia, la hijrata ba'dal fatah. La hijrata ba'dal fatah. Bermaksud tidak ada lagi perintah berhijrah selepas Fathu Makkah. Illa jihad wa niyah, Nabi kata. Yang ada adalah jihad dan juga niat, perbaharui niat. Yang maksud jihad pada semua lapangan kata tu. Jihad pada ibadat, jihad pada ilmu, jihad pada segala-gala. Illa jihad wa niyah. La hijrata ba'dal fatah. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Yang adalah perjuangan kita dalam hidup, perjuangan kita dalam amalan, perjuangan kita dalam hawa nafsu kita, perjuangan kita dengan semua bidang lah dalam agama ini. Kemudian memperbaharuinya, illa niyah, dan juga perbaharui niat. Sebab itu setiap kali tahun hijrah kita dianjurkan agar perbaharui niat kita, mengazamkan niat nak buat baik, lepas itu tak buat dah. Lepas itu lepas azam lagi nak buat baik, tak apa, azamlah yang baik-baik kan, azam tak jadi dah, azam lagi kan. Jadi azam ni bukan semata-mata tahun hijrah saja. Azam ni boleh buat kan. Tapi sempurna hijrah ni lagi sepatutnya kita ada keazaman, ada niat. Ada niat yang baik, kita nak buat niat. Jadi mudah-mudahan pada malam awal hijrah ini kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang menyebut malam hijrah itu dilakukan oleh para ulama. Walaupun tidak ada, kita nak cari dalil
bagaimana para sahabat Nabi menghidupkan, tapi para ulama memuliakan awal hijrah ini. Di antara ulama kita yang memuliakan adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali dia beramal pada malam awal hijrah ni. Dia ada amalan khusus dia. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dia ada amalan khusus dia. Sehingga satu ketika Imam Al-Ghazali rahimahullah berada di kota suci Mekah. Awal Muharram berada di Mekah Imam Ghazali rahimahullah. Maka dia tahu malam tu malam awal Muharram. Maka dia berada di hadapan Kaabah Al-Musharrafah. Imam Ghazali dia berada di Masjidil Haram di hadapan Kaabah Al-Musharrafah pada malam 1 Muharram. Maka dia ingin nak beramal pada malam tu. Malam ni malam awal Muharram, dia nak beramal lah. Tetapi satu lintasan yang pelik dekat hati dia, apa dah? Malam ni aku nak beramal bersama dengan Nabi Khidir alaihissalam, kata dia. Pelik pula lintas hati dia. Dia nak beramal malam tu. Tapi lintasan malam ni kalau boleh aku nak beramal dengan Nabi Khidir alaihissalam. Aku nak ikut apa dia buat. Dia solat, aku solat. Dia berdoa, aku berdoa. Itu lintasan kepada Al-Imam Ghazali rahimahullah. Dia pun berdoa kepada Allah di hadapan Kaabah Al-Musharrafah. Minta kepada Allah, ya Allah, malam ini aku ingin beramal bersama dengan Nabi Khidir alaihissalam. Itu doa Imam Ghazali rahimahullah. Tiba-tiba lepas salam nampak sebelah polik orangnya. Dia tahu dah Nabi Khidir bin Tawih datang kepada Imam Ghazali rahimahullah. Maka kata Nabi Khidir alaihissalam, wahai Imam Ghazali, apa sebab kau berdoa kepada Allah untuk bertemu dengan aku pada malam ni? Nabi Khidir bukan nak jumpa orang. Tapi kalau orang tertentu minta, datang dia. Kenapa kau minta nak jumpa aku malam ni, wahai Imam Ghazali? Maka kata Imam Ghazali, luruh ya. Aku minta kepada Allah pada malam ini, kata Imam Ghazali, aku dapat beramal dengan engkau. Kau macam tu, okey. Kata Imam Ghazali. Okey, sekarang ni tawaf. Tawaf sunat. Tawaf sunat. Lepas kita salat. Lepas kita berdoa. Kata Imam Ghazali rahimahullah, Nabi Khidir pun tawaf. Aku ikut belakang dia. Aku sebut apa yang dia sebut. Aku sebut mana Nabi Khidir berdoa ketika tawaf tu, kuatlah doa dia. Jadi Imam Ghazali dengar, dia ikut. Apa yang didoakan oleh Nabi Khidir, aku ikut. Sampai selesai tawaf, kemudian solat 2 rakaat. Nabi Khidir alaihissalam kata, dah solat yang elok-elok. Dia kata, solat 2 rakaat elok-elok. Bermaksud solat ni kita boleh memperelokkan sebenarnya. Kita ya tak nak. Kita Allahu Akbar, biasalah kan. Ada kata betul-betul lah. Solat sunat baca surah Baqarah kan. Ada kita ringkas. Jadi solat sunat ni pokok kita boleh buat kan. Kita nak buat cincai kan tak sempurna. Jadi kita kata solat 2 rakaat, solat yang elok-elok. Jadi solat dengan sempurna. Jadi lepas solat, maka Nabi Khidir alaihissalam mengajar Imam Ghazali doa pada malam 1 Muharram. Doa tu masyhur, diletakkan oleh para ulama dalam kitab-kitab doa awal Muharram. Jadi itu menggambarkan bahawa menghidupkan awal Muharram itu dilakukan oleh para ulama, para salihin terdahulu. Jadi mudah-mudahan kita berdoa pada awal Muharram dan kita memperingati sirahnya Nabi SAW sebagai satu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita yang terbaik pada tahun-tahun ini, yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ditingkatkan iman kita, diperbaiki akhlak kita, dikuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqa ma'suma wa la tanfina wa la nashaqqa wa la mahrum wa la maqbul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.